sebagaimana yang semua sedia maklumlah, pada malam ini kita akan mengadakan sedikit taklimat berkaitan dengan hala 7 selepas SPM dan juga taklimat tentang permohonan UPU. Okey, sebagaimana semua murid dah sedia maklum, kita punya UPU online, talian UPU online telah dibuka bermula 4 Februari yang lepas. Okey, dan akan dibuka sehingga 30 Mac tak silap saya. Betul tak? Okey, jadi mungkin ada dalam kalangan murid yang telah mula mengisi UPU online, tapi saya percaya ada juga ramai lagi murid yang tak tahu macam mana nak isi, tak tahu macam mana nak mula. Jadi itulah antara tujuan unit bimbingan kaunseling staff mengadakan taklimat pada malam ini. Okay, saya boleh teruskan dengan Syamil. Okay. Okay, jadi saya rasa pada malam ni kita tak akan ambil masa yang panjang lah sebab esok pun awak akan sekolah kan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Cikgu Nik Muhammad Syamil untuk meneruskan taklimat hala 7 SPM juga permohonan UPU. Dipersilakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Hanan selaku moderator ataupun pengacara kita pada malam ni. Pertamanya saya nak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang ada dalam Google Meet kita pada malam ni. Tak kira lah sama ada daripada rakan-rakan guru ataupun ibu bapa kalau ada, dan juga termasuklah anak-anak staf putera yang semoga sentiasa dalam perlindungan Allah SWT lah, insya-Allah. Dan saya minta maaf awal lah, saya sebenarnya hari ni masih demam. Jadi kita harap demam yang biasa lah sebab cuaca perubahan panas dengan sejuk ni kan. Jadi saya akan mungkin akan sedikit mengganggu kita punya slot lah malam ni, tapi saya minta maaf awal. InsyaAllah saya cuba ambil masa yang sedikit saja untuk pendahuluan sebelum kita teruskan dengan teknikal pengisian UPU. Itu yang penting yang akan disampaikan oleh Cikgu Wong Jung Fong sekejap lagi. Saya harap semua pelajar, anak-anak staf putera tingkatan 5 calon SPM 2021 sentiasa dalam keadaan sihatlah, sama ada yang berada di rumah ataupun yang berada di asrama. Yang berada di asrama yang di kuarantin hari ni, dimaklumkan hari ni dah hari terakhir di kuarantin, kecuali ada beberapa orang lagi yang masih lagi perlu kuarantin, menyambung kuarantin. Jadi semoga lah semua kita terlindung dan terpelihara daripada diuji dengan wabak COVID-19 ni, insyaAllah. Dan duka cita juga dimaklumkan esok dah hari pertama peperiksaan STPM untuk semester 1 tahun 2022 dengan ulangan 1. Sepatutnya esok dah mula hari pertama. Tiba-tiba hari ni kita dikejutkan dengan satu kelas yang terpaksa ditutup di kuarantin oleh kerana terdapat 3 orang yang di dalam kelas tersebut yang didapati positif. Jadi mereka ni terpaksa menangguh peperiksaan STPM yang akan dibuat nanti untuk ulangan lagi lah untuk mereka yang terlibat satu kelas ni. Jadi keadaan gitulah anak-anak staf putera yang kita cuba elakkan kalau boleh, tapi kalau nak diuji juga macam mana nak buat, terpaksalah kita teruskan. Walaupun susah, janganlah kita mengalah, insya-Allah. Dan dalam masa yang sama nak dimaklumkan bahawa program seperti ini ataupun taklimat UPU hala 7 SPM ni, helpdesk kita panggil, sentiasa dilaksanakan setiap tahun bila dibukanya permohonan UPU untuk pelajar tingkatan 5. Tetapi tahun ni dan tahun sebelum ni terpaksa kita laksanakan dengan cara online sebeginilah memandangkan cikgu nak elakkan risiko yang boleh berlaku kepada awak. Macam tadilah, kalau tiba-tiba ada yang kita kumpul, tiba-tiba ada yang terpaksa
kena kuarantin, habis semua kena kuarantin. Jadi kita nak elakkan keadaan macam tu, maka medium Google Meet inilah yang boleh kita gunakan untuk sampaikan taklimat pada malam ni, insyaAllah. Anak-anak staf putera yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ada tiga kelas mungkin yang terlibat dengan taklimat amali fizik pada ketika ni, tapi tak apa, rakaman ni akan diupload ke YouTube dan boleh ditonton sekiranya mereka terlewat untuk masuk pada malam ni. Tak ada masalah. Dan kami masih berada di start, jadi awak boleh tanya soalan pada bila-bila masa dan nanti akan diwujudkan satu grup di akhir taklimat nanti yang awak semua boleh masuk, yang akan menerima soalan-soalan awak bertalu-talu di Telegram ya. Cikgu akan jawab di situ yang boleh kita akses sepanjang masa sehinggalah awak habis peperiksaan SPM dan settle pengisian UPU nanti semua. Dah tutup 31 Mac. Okey. Juga sedikit lagi makluman, mungkin ada yang tak kenal lagi. Siapa cikgu yang jadi MC tadi, yang pengacara tadi? Okay, yang itu adalah Cikgu Hanan. Diperkenalkan, Cikgu Hanan adalah seorang guru bimbingan kaunseling baru di sekolah kita, yang baru dipindahkan ke sekolah kita daripada SMK Kulai Besar. Cikgu Hanan akan membantu di unit kaunseling staff, istilahnya menggantikanlah tapi sebenarnya tidak menggantikan Cikgu Rohazira yang digerakkan atas dasar keperluan dan perjawatan ke sekolah baru SMK Bandar Putera 2. Jadi Cikgu Rohazira pun ada bersama-sama kita pada malam ni yang masih setia bersama-sama untuk membantu awak semua, insya-Allah. Okey, tanpa membuang masa, saya nak teruslah kepada kita punya slide, boleh? Jadi program Helpdesk ni biasa kita buat sebagai penerangan sedikit hala tuju kepada semua pelajar tingkatan 5 dan seterusnya untuk membantu awak secara teknikal untuk permohonan UPU. Ya, Cikgu Rohazira sentiasa setia, insya-Allah. Cikgu Yuniza pun ada, mungkin dia akan masuk lagi malam ni. Cikgu Yuniza walaupun dah dipindah ke Muar, tapi dia punya semangat masih bersama-sama dengan kita. Baik, anak-anak staf putera, setiap dari kita yang menduduki SPM ni, masuklah SPM 2021 yang tahun ni, setiap dari kita mestilah menyimpan cita-cita awak nak sambung belajar ke tempat mana satu hari nanti kan. Jadi untuk makluman, lepasan SPM ni ada beberapa peluang pengajian yang boleh kita senaraikan sebagaimana dalam slide tersebut. Bila lepas habis SPM, ada beberapa perkara, ada beberapa peluang yang awak boleh mohon. Jadi kalau kita tengok yang pertama tu, yang atas sekali tu adalah IPG, Institut Pendidikan Guru. Yang ni untuk mereka yang berminat untuk sambung pengajian ataupun nak bekerja nanti dalam bidang perguruan lah, sebagai cikgu sekolah rendah. Yang kedua, awak tengok tu adalah peringkat asasi, pun untuk mereka yang lepasan SPM. Peringkat asasi ni biasanya dilaksanakan di universiti-universiti awam dalam pelbagai bidang. Ada asasi engineering, kejuruteraan, ada asasi undang-undang dan lain-lain lah. Baik, seterusnya yang biasa kita dengar juga ni adalah matrikulasi. Matrikulasi ni pun adalah satu peringkat pengajian di bawah KPM untuk pelajar lepasan SPM yang menawarkan beberapa jurusan. Alhamdulillah. Antaranya jurusan sains, perakaunan dan juga engineering, kejuruteraan. Yang seterusnya, yang kuning juga tu, itu diploma. Peringkat diploma pun adalah untuk lepasan SPM yang biasanya dilaksanakan di UA ataupun universiti awam, di IPTA lah. Ataupun dulu kita panggil istilah dia IPTA, sekarang kita panggil UA, universiti awam. Dan seterusnya yang warna kuning lagi tu, itu adalah peringkat yang sama untuk lepasan SPM juga, iaitu STPM. Sebagaimana yang awak tahu, STPM di sekolah kita pun ada dalam aliran sastra. Manakala kalau aliran sains untuk STPM ni ditawarkan di SSI jiran kita yang terdekat lah. Baik, tengok yang warna oranye kat bawah tu, itu adalah peringkat
lepasan SPM juga yang kita panggil sijil kemahiran ataupun SKM. Nanti cikgu akan terangkan syarat-syarat dia kenapa yang tu cikgu letak warna oranye kat bawah. Dan yang terakhir pilihan juga selepas SPM ada juga dalam kalangan kita, kawan-kawan kita yang sebelum ni pun dah habis SPM, tak sambung belajar ke mana-mana dan ada yang ramai juga yang memilih untuk bekerja. Baik, kalau tengok yang warna kuning, 5 yang warna kuning di atas tu adalah laluan untuk menyambung belajar dalam peringkat profesional lah. Dalam pelbagai bidang. Kalau kat sini kita tengok adalah akaun, perniagaan, pendidikan, jadi cikgu ke apa semua. Berada kat sini lah. Selepas kita tamat daripada peringkat yang warna kuning 5 ni, kita akan, kalau nak sambung belajar lagi, kita akan teruskan ke peringkat ijazah pertama ataupun orang panggil degree. Yang biasa orang sebut degree. Lepas degree, barulah kita akan tengok ada pecahan 2, sama ada nak terus bekerja selepas degree ataupun ada yang masih semangat nak belajar, dia akan sambunglah untuk peringkat master ataupun sarjana. Yang tu kalau semangat lagi, boleh teruskan dengan PhD insya-Allah. Macam salah seorang ustazah kita dulu, Ustazah Nurhana lah, kalau yang masih ingat Ustazah Hana kita, yang sambung pengajian di peringkat PhD. Okey, baik, kalau tengok yang oren kat bawah, di peringkat sijil kemahiran pula SKM, sijil kemahiran ni peringkat yang paling rendah lah untuk belajar bagi lepasan SPM. Kenapa peringkat paling rendah? Peringkat ni memerlukan awak untuk pusing jauh sikit. Kalau mereka yang ambil SKM ataupun sijil kemahiran, dia akan ambil SKM 1, 2 dan 3. Kemudian akan teruskan lagi. Kalau nak sambung belajar, dia boleh teruskan lagi sehingga peringkat diploma ataupun diploma kemahiran Malaysia, DKM. Kalau yang dah tak nak belajar, lepas SKM 1, 2, 3, dia boleh sambung untuk terus bekerja. Kalau yang dah ambil diploma, kemudian ada semangat lagi untuk belajar, dia bolehlah sambung lepas diploma dia tu ke peringkat degree ataupun ijazah pertama dia. Itu adalah laluan selepas SPM untuk anak-anak lepasan SPM kita tahun 2021 ni lah. Tak banyak beza dengan tahun-tahun sebelum ni. Okey, baik, kita tengok apa perbezaan antara laluan-laluan yang disenaraikan tu. Baik, kalau tengok yang pertama, IPG ataupun Institut Pendidikan Guru ni, yang ni agak tough untuk memohon sahaja. Untuk memohon ke IPG ni memerlukan pencapaian minimum awak sebanyak 5A dalam peperiksaan SPM. 5A dalam peperiksaan SPM dan sepenuhnya di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Dengan tempoh pengajian dia selama 4 tahun pengajian, yang awak tamat peringkat pengajian ni dengan degree yang pertama, ijazah pendidikan awak. Bergantunglah pada subjek apa yang diambil. Dan keistimewaan untuk pelajar IPG ni adalah yuran pendidikan, yuran pelajaran yang percuma dan diberi allowance bulanan sebanyak RM650 dan juga termasuklah jaminan posting. Selepas kerajaan dah melabur banyak pada awak setiap bulan bagi allowance, maka dia akan adalah jaminan posting yang akan menempatkan awak di sekolah rendah. Baik. Yang kedua laluan yang kita tengok tadi, peringkat asasi. Cikgu, asasi ni macam mana cikgu? Okey, asasi ni adalah program khas yang dijalankan di universiti sebagai fast track lah untuk pelajar cepat ke peringkat degree. Jadi untuk masuk ke peringkat asasi ni, untuk masuk ke program asasi ni juga adalah memerlukan awak punya subjek pencapaian SPM tu yang agak tinggi, iaitu 4A ke atas. Contohnya asasi undang-undang ataupun asasi kejuruteraan UiTM di Dengkil contoh yang akan mengambil masa selama 1 tahun pengajian ataupun 2 semester. Dan apa keistimewaan asasi ni? Kalau asasi di UiTM Dengkil tu, pelajar akan diberi allowance bulanan yang kalau dibahagikan untuk 1 semester tu dia berjumlah RM1,960. Senang kita kata RM2,000 lah 1 semester. Kalau 1 tahun 2 semester, maknanya akan dapat RM4,000 untuk allowance bulanan. Siapa yang kita kalau kita fikirkan sambil belajar pun dah dapat duit. Susah untuk dapat peluang tersebut.
Jadi Asasi ni pun adalah program yang istimewa untuk mereka yang dikategorikan sebagai cemerlang. Jadi kalau dapat part A ke atas, jangan lupa untuk letakkan dalam pilihan awak tu untuk peringkat asasi juga. Baik, yang seterusnya matrikulasi. Matrikulasi ni pun adalah program bawah KPM untuk pelajar SPM, lepasan SPM. Cuma matrikulasi ni dia ada program 1 tahun ataupun PDT, program 2 tahun. Macam mana nak masuk program 1 tahun dengan program 2 tahun, dia berbeza lah. Syarat yang 2 tahun tu lebih longgar berbanding syarat untuk program 1 tahun. Yang 2 semester ni yang agak pack dia punya pengajian. Dan syarat-syarat dia berbeza mengikut jurusan apa yang awak mohon. Dan pengajian dan penginapan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Cuma perlu bayar pendaftaran yang sekitar RM300 hingga RM600 tu mengikut awak punya jurusan apa. Okey. Kalau matrikulasi dengan IPG, kat mana kita nak mohon? Matrikulasi dengan IPG kena mohon di laman web mereka sendiri yang tak termasuk dalam UPU. Kalau asasi, okey, itu dalam UPU kerana di bawah Universiti Awam. Matrikulasi, kalau diumumkan itu akan dibuka pada 15 Mac sehingga 15 April. Kalau tak silap saya lah, lebih kurang sebulan tempohnya untuk permohonan ke matrikulasi. Manakala kalau IPG pula kita tengok belum diumumkan lagi untuk tarikh buka permohonan tahun ni. Tapi kalau kita tengok tahun lepas pun dibuka dalam tempoh yang sama seperti matrikulasi, 15 Mac hingga 15 April, lebih kurang 1 bulan waktu untuk permohonan. Okey, yang itu yang 3 yang pertama. Kemudian kita tengok peringkat diploma. Peringkat diploma ni dilaksanakan sama ada di UA, Universiti Awam ataupun universiti swasta. Dalam tempoh pengajian dia, dalam pelbagai bidang tu lebih kurang 3 tahun. Dan ada juga yang selalunya yang ada menawarkan fast track ataupun dia buat short sem. Dalam tempoh belajar tu awak boleh, waktu cuti awak boleh sambung belajar lagi untuk memendekkan tempoh pengajian. Boleh jadi sampai 2 tahun. Okay, itu untuk diploma. Dan yang famous juga ni adalah STPM. STPM ni dilaksanakan kat mana? Kat sekolah lah dengan tempoh pengajian dia 3 semester ataupun 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Kalau di start ni, biasa lower 6 yang masuk akan ada 250 lebih. Macam tahun lepas ada 280 orang. Kalau tengok sekarang dah tinggal 180. Maksudnya lebih kurang 100 dah hilang. Ke mana mereka dapat tawaran untuk pergi ke sambung belajar ke tempat lain lah. Dan kalau tengok upper 6 daripada 280 juga lebih kurang masa di lower 6, sekarang dah tinggal 129 orang. Yang berhenti atas pelbagai sebab lah. Ada yang ditawarkan dan ada juga yang rasa laluan ni agak mencabar. Jadi dia tukar laluan dia ke diploma dan lain-lain. Dan yang warna oranye kat bawah ni, okey. STPM lagi adalah dia ditawarkan. Ada yang tanya kadang-kadang STPM ni cikgu kita kena mohon kat mana? STPM tak perlu mohon, dia ditawarkan kepada awak. Nanti dia akan buka semakan, cikgu akan share juga link dia nanti. Bila dibuka semakan untuk tawaran tingkatan 6. Jadi bila ditawarkan maknanya awak layak untuk menduduki pengajian STPM. Kalau tak ditawarkan macam mana cikgu? Maknanya awak kena mohon lah. Awak kena buat rayuan. Secara manual di PPD dan tahun lepas kita ada secara online. Kalau sebelum tu secara manual. Okey, cikgu, berapa A yang perlu untuk matrikulasi dan juga diploma dan juga STPM? Okey, STPM ni dia syarat dia adalah minimum lulus BM dan sejarah lah. Dan ditawarkan kepada mereka yang layak. Manakala kalau diploma ni dia berbeza-beza mengikut institusi. Yang kat mana kita nak tengok, nanti cikgu akan terangkan kepada awak tentang UPU Pocket. Berdasarkan UPU Pocket, kita boleh tengok contoh di Politeknik Konvensional. Berapa syarat minimum untuk diploma yang ditawarkan di Politeknik Konvensional. Kalau Politeknik Premier pula, dia lebih tinggi sikit syarat dia. Berapa C yang kena ada, kepujian yang kena ada paling kurang. Okay.
Yang warna oranye kat bawah, sijil kemahiran SKM. Sijil kemahiran Malaysia ni ditawarkan di Kolej Kemahiran Awam. Kolej Kemahiran Awam ni ada banyak bawah kerajaan pun ada dalam UPU, nanti awak akan tengok. Ada pelbagai, antara je Kolej Komuniti, kita ada Kolej Komuniti, kemudian kita ada ILP, Institut Latihan Perindustrian. Kemudian yang lain daripada UPU adalah kita ada Giap Mara ataupun Kolej Separa Kerajaan, contoh KKJ, Kolej Kemahiran Johor, ataupun KYPJ pun ada peringkat sijil. Siapa-siapa yang lulus BM dan sejarah, minimum lah, maksudnya dia punya pencapaian SPM tu minimum, lulus BM dengan sejarah, maka dia layak untuk mohon ke peringkat sijil kemahiran Malaysia SKM. Okey, cikgu, macam mana kalau tak lulus? Ini soalan yang agak mencabar biasanya kalau tanya macam ni. Macam mana kalau dia tak lulus BM ataupun sejarah? Ada, tahun lepas pun ada, dia saya tengok, dia pelajar yang baik, kesian pula tak lulus. Satu je sejarah tak lulus, ataupun BM tak lulus. Maka yang ni kita ada sedikit jalan belakang yang boleh ditawarkan kepada pelajar tersebut. Jadi kalau siapa-siapa yang tak lulus nanti, kita cerita belakang. Awak boleh PM cikgu, ataupun mana-mana cikgu kaunseling, kita ada jalan lain yang dipanggil mode bridging untuk pelajar yang gagal lulus SPM. Okey. Kemudian yang terakhir, of course, pilihan SPM juga adalah, lepasan SPM adalah bekerja lah. Ataupun terus bekerja lepas SPM. Sorry. Kalau untuk bekerja ni biasanya kita akan pilih sektor kerajaan, sama ada sektor swasta, ataupun tak kurang juga yang nak memilih untuk bekerja sendiri, tak nak terikat dengan siapa-siapa. Cuma yang cikgu nak maklumkan pada malam ni supaya awak tak miss info, kalau sesiapa yang lulus SPM, pencapaian SPM dia okey, ada sijil SPM, lulus BM dan sejarah, awak sebenarnya layak untuk mohon bekerja dengan kerajaan dengan jawatan yang sesuai bagi lepasan SPM. Sorry. Ada 55 jawatan untuk individu yang lepasan SPM yang ditawarkan dalam laman web SPA 9I. Yang awak boleh mohon bagi mereka yang memiliki sijil SPM lah. Yang awak boleh tengok nanti. Kalau tak boleh, tak jumpa cikgu, tak jumpa lah link dia kat mana nak tengok. Okay, datang ke bilik kaunseling nanti cikgu akan ceritakan dengan lebih lanjut. InsyaAllah malam ni kita cuma nak ambil masa 1 jam. Dan kejap lagi kita akan dengar taklimat teknikal, pengisian UPU dan juga tips-tips. InsyaAllah akan disampaikan oleh Cikgu Wong. Cuma satu lagi dalam soalan yang biasa ditanya pelajar lepasan SPM, macam mana nak masuk latihan separa perubatan dengan badan beruniform. Latihan separa perubatan pun dimohon melalui SPA juga. Contohnya nak jadi MA kat hospital yang pakai seluar warna hitam, baju warna putih, yang medical assistant kita panggil MA, maka pun melalui SPA 9. Nanti bila dah mohon, contoh nurse pun nurse, bila dah mohon dalam SPA 9, jika awak layak, awak akan ditawarkan untuk sambung belajar di peringkat diploma di KKB Kolej Kesihatan Bersekutu bawah KKM. Yang akan diberi allowance sambil belajar 450 sebulan. Dan bila awak habis, awak akan ada jaminan untuk posting bekerja di hospital kerajaan. Itu pun special juga. Jadi jalan dia boleh tanya, nanti kita akan terangkan dengan lebih lanjut lah insyaAllah. Dan juga badan beruniform yang nak jadi polis dan lain-lain pun boleh cuba di SPA 9. Jadi kalau kita tengok secara rumusan, ada lebih kurang 8 institusi ataupun IPT yang boleh awak mohon selepas daripada SPM. Yang pertama, yang perlu dimohon UPU ni lah. Yang wajib mesti setiap pelajar lepasan SPM mohon pada fasa 1 ni untuk melayakkan awak untuk kemaskini di fasa kedua nanti. Kita takut siapa yang tak isi di fasa 1, bila nak kemaskini di fasa 2, dia tidak dibenarkan sebab tak buat permohonan fasa 1. Okay. Jadi kalau yang nak ke uni, kolej ataupun institut awam, sama ada latihan ke perindustrian,
maka melalui UPU. Kedua, matrikulasi bagi mereka yang memenuhi syarat. Kemudian IPG untuk mereka yang minat sambung dalam bidang pendidikan. Dan keempat, SPA 9 iaitu untuk mohon kerja bagi lepasan SPM. Yang kelima, Institut Latihan Kementerian. Okey, yang ni cikgu kena sebutkan sikit. Untuk makluman bawah beberapa kementerian kerajaan dia ada kolej-kolej yang tidak disenaraikan pilihannya dalam UPU. Contohnya bawah Kementerian Pertanian, dia ada kolej pertanian yang menawarkan kos-kos yang berasaskan pertanian, sama ada peringkat diploma ataupun sijil, yang awak kena mohon sendiri di laman web mereka. Termasuk juga dalam ni adalah kolej bawah JAKIM, Darul Quran. Kalau yang pernah dengar Darul Quran pun adalah salah satu kolej bawah kementerian juga. Yang tu bawah JAKIM. Baik, yang keenam, kita ada MARA untuk mereka yang berketurunan Bumiputera, sama ada bidang profesional, KPTM, ataupun bidang kemahiran. Dan ketujuh, yang jangan terlepas juga, adalah Kolej Kerajaan Negeri. Contoh bawah Kerajaan Negeri Johor, kita ada dua yang kolej yang besar, iaitu KYPJ pertama, dan kedua kita ada Marsah, kalau awak biasa dengar lah. Untuk pelajar lepasan KA biasanya mereka sangat familiar. Dan yang terakhir, kalau tak dapat juga mana-mana ni, maka kita ada universiti ataupun kolej-kolej swasta yang menawarkan pelbagai bidang pengajian. Peringkat diploma ataupun sijil pun ada. Okey, baik. Jadi kena ingat ada banyak pilihan dan juga peluang yang awak boleh mohon selepas SPM, yang mana dia punya syarat dan juga dia punya penerangan secara detail. Kalau perlu, awak boleh rujuk direct kepada saya, sama ada PM WhatsApp ataupun Telegram. Dan boleh tanya juga di grup Telegram yang akan kita wujudkan nanti, supaya awak boleh tanya direct dan kawan-kawan pun boleh tahu juga. Kalau ikut Ustaz kata orang yang bertanya soalan ni dia ada dua jenis. Pertama, dia memang tak tahu. Maka dia tanya. Yang kedua, dia dah tahu, tapi dia nak orang lain yang tak tahu pun tahu juga macam dia, pun dia tanya. Maka semua orang dapat manfaat daripada tu. Okey, itu saja untuk pendahuluan. Dan insya-Allah untuk teknikal pengisian UPU malam ni saya serahkan kepada Cikgu Wong. Dipersilakan Cikgu Wong. Okey, terima kasih Cikgu Nik atas taklimat tadi. Okey, Cikgu akan teruskanlah dengan taklimat pada hari ini. Okey, iaitu subtest hala 7 UPU SPM. Okey. Bagi kemasukan ke Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan Institusi Latihan Kemahiran Awam. Seperti tadilah yang telah disebutkan oleh Cikgu Nik. Okey. Cikgu akan teruskan dengan slide seterusnya. Okey. Ini paparan menunjukkan ni adalah universiti-universiti yang boleh dimohonlah daripada UPU online ni. Okey. Politeknik ada sebanyak 36. Okey. Kolej Komuniti pun ada sebanyak 104. Agak banyak peluang lah untuk murid-murid, anak-anak murid sekolah staf ni. Jadi jangan tinggalkan peluang lah untuk memohon ni. Okey, seterusnya. Okey, untuk mengisi online UPU tu, dia ada dua kategori. Okey, kategori B dengan kategori A. Kategori A adalah SPM tahun ni lah, tahun semasa 2021. Okey. Untuk kategori B ialah untuk murid yang tahun lepas lah. Mungkin ada yang murid yang macam ada kes juga murid yang tengah sambung belajar dekat tingkatan 6 kan. Lepas tu dia fikir nak cuba jugalah untuk masuk universiti, dia bolehlah isi pada tahun ni jugalah, iaitu SPM 2020 dan SPM 2019. Okey, seterusnya. Okey. Hanya warga negara Malaysia yang boleh yang mempunyai nombor kebenaran saja yang boleh mohonlah kelayakan SPM untuk masuk ke
Universiti Awam ada terdiri daripada asasi, diploma, diploma, lepas tu diploma sijil. Okay. Ini yang sebelah kiri tu adalah Universiti Awam. Okay. Yang sebelah kanan adalah Politeknik, Kolej Komuniti dan ni Institut Latihan Kemahiran Awam. Okay. Jadi untuk asasi, pemohon perlu memiliki SPM dan mendapat sekurang-kurangnya 5 kebujian termasuk bahasa Melayu. Dan wajib luluslah sejarah. Okay. Manakala bagi diploma yang di bahagian Universiti Awam adalah dia punya pemohon mestilah memiliki sijil SPM dan dengan dapat sekurang-kurangnya 3 kebujian termasuk bahasa Melayu dan lulus sejarah. Okey. Jadi murid-murid boleh nampaklah dekat sini untuk Universiti Awam ada 2 subjek yang sangat penting dekat sini ialah bahasa Melayu dengan sejarah lah. Okey. Dan dia perlu memenuhilah syarat yang diberikan kat sini. Ada 5 kebujian untuk asasi dan diploma 3 kebujian lah. Okey. Untuk sebelah kanan pula kelihatan SPM untuk kemasukan ke Politeknik, Kolej Komuniti ataupun Institusi Latihan Kemahiran Awam adalah mesti lulus SPM juga dan sekurang-kurangnya 3 kebujian. Termasuk lulus bahasa Melayu dan sejarah. Okay. Jadi dekat sini kena alert lah bahasa Melayu dengan sejarah tu kena lulus juga. Okay. Untuk sijil pula, pemohon mestilah menduduki SPM dan syarat minima dia boleh membaca, menulis dan mengira. Okay, seterusnya, slide seterusnya. Okay. Ada 2, ni penentuan aliran SPM kategori P. Kat sini dia paparkan untuk kategori B, sebenarnya sama juga untuk kategori A. Disebabkannya calon SPM pada tahun ni belum lagi ada result kan. Jadi dekat slide sini dia tunjukkan yang SPM kategori P. Maksudnya yang SPM tahun lepas lah. Tapi dia punya syarat dia lebih kurang sama. Okay. Untuk aliran saiz, penentuan aliran saiz ialah pemohon mengambil mana-mana 4 daripada 5 mata pelajaran. Okay. Cuba tengokkan paparan tu ada matematik, Max, fizik, kimia dan bio. Okay. Cikgu nak tegaskan di sini, biologi tu dia bukan subjek yang wajib lulus. Maksudnya dia ada optional, dia ada pilihan lain. Dekat sini nombor 5 ni biologi atau mata pelajaran berikut. Maksudnya mata pelajaran lain boleh dijadikan pengganti lah untuk memohon aliran saiz. Jadi tapinya matematik, Max, fizik dengan kimia sangat penting lah untuk ni kena ambil lah, pemohon kena ambil empat subjek tu yang cikgu sebut. Okey, manakala aliran sastra. Cuba kita tengok aliran sastra ni, pemohon yang tidak memenuhi komponen aliran saiz. Maksudnya yang tidak memenuhi syarat-syarat aliran saiz tu akan secara automatik dimasukkan ke aliran sastra. Okey, seterusnya. Okey. Contoh penentuan aliran SPM. Okey, kat sini cuba baca jadual yang kat sini. Kita boleh tengok belajar 1, belajar 2, belajar 3 dengan belajar 4. Okey. Daripada slide ni, dia nak bagi tahu satu benda je, iaitu matematik, Max, fizik dengan kimia sekurang-kurangnya kena ada 3. Okey, ada 3 yang diambil lah, 3 subjek yang diambil lulus. Okey. Dan hanya satu pilihan mata pelajaran sahaja dibenarkan itu tidak mematuhi syarat. Gitu. Jadi bilanya dapat memenuhi 3 syarat tu akan dimasukkan dalam aliran sains. Okay, akan dimasukkan dalam aliran sains. Okay, jadi maksudnya untuk belajar 1 ni dia tidak mencapai dekat ni matematik tambahan kan.
Jadi yang 3 subjek tu dan sains komputer membenarkan dia masuk ke dalam aliran sains. Okay, untuk belajar 2, okay, dia ada dua subjek yang tak lepas lah. Okay, Max dengan kimia. Ini bermakna belajar ni dimasukkan dalam aliran sastra. Okay, dia tak boleh dimasukkan aliran sains lah. Untuk belajar 3 ni, dia ada satu pangkah, lepas tu ada 3 tik kan. Jadi dia punya syarat minimum 1 subjek saja dan akhir sekali dia akan dimasuk dalam aliran sains juga. Untuk belajar 4 tu memang tak ada masalah lah sebabnya keempat-empat pun mematuhi syarat dia. Okay, dan statusnya akhirnya akan dimasuk dalam aliran sains. Okay, cikgu akan terangkan dengan cepat lah. Jadi sekiranya murid rasa macam ada soalan, kalau ada masa lepas ni boleh hujung-hujung ni boleh tanyalah. Okay, kalau tak pun cikgu kan ada buatkan Telegram group kan. Kat situ boleh tanyalah macam-macam soalan kat situ. Semua guru bimbing Houseling pun ada kat situ, bolehlah tanya kat situ kan. Okay, slide seterusnya ialah tentang dasar dan kriteria pemilihan SPM. Okay. Jadi dia punya ada 8 lah. Ada 8 kat sini. Pertama, kita tengok pencapaian akademik. Itu biasalah kan. Yang kedua ialah pencapaian aktiviti core curriculum. Okay. Jadi untuk core curriculum kamu akan dapat 10% lah. Okay. Untuk pencapaian akademik ada 90%. Nanti cikgu slide seterusnya akan diterangkan lebih lanjut lagi. Okay, yang ketiga, kombinasi mata pelajaran yang bersesuaian dengan program pengajian di pohon. Contohnya, kalau nak masuk dalam diploma perakaunan, tentunya subjek-subjek yang berkaitan, contohnya berisi akaun, pengurusan perniagaan, ekonomi, akan diambil kira lah untuk syarat kelayakan untuk memohon program yang berkenaan. Okay. Yang keempat ialah grade mata pelajaran untuk tujuan pengiraan markah akademik. Maksudnya di sini SPM nanti resultnya akan ada grade-nya kan, A+, A, B+, kan. Tiap satu grade tu menunjukkan dia punya merit yang skor merit yang perlainan. Okay. Nanti cikgu akan tunjukkan pengiraan dia dan bila memenuhi syarat merit tu melayakkan murid untuk memohon sesuatu khusus ataupun program yang ditawarkan tu. Okay, yang kelima, memenuhi syarat khas seperti yang ditetapkan oleh Universiti Awam Politeknik, okay, Kolej ataupun ILKA. Okay, Kolej Komuniti ataupun ILKA. Okay, yang keenam ialah lulus temu duka. Okay, kebanyakannya diploma pendidikan memerlukan murid untuk temu duka lah. Okay, dan ujian bagi program bertemu duka ataupun ujian. Okay. Jadi dia ada dalam 2 bentuk, sama ada dalam ujian ataupun temu duka. Dan seterusnya yang ketujuh, program pengajian pilihan pemohon mengikut keutamaan. Okay. Jadi semasa isi online UPU ni, murid-murid kena pasti banyak strategi lah yang perlu diambil kira. Contohnya kan, kita boleh contohnya kita target kita punya SPM resultnya macam mana kan. Jadi akadnya meritnya boleh mencapai berapa skor merit tu. Jadi kita boleh tengoklah, kita boleh tak memilih program yang ditawarkan ataupun tidak. Biasanya kursus-kursus seperti kursus perubatan, diploma perubatan, diploma bergigian dan sebagainya, memang dia punya merit akad tinggi lah yang diperlukan lah untuk melayakkan seseorang murid tu untuk masuk ke universiti ataupun institusi yang berkenaan. Okay, yang nombor 8 pula, bilangan tempat yang disediakan oleh Universiti Awam Politeknik, Kolej Komuniti dengan Institut Latihan Kemahiran Awam. Okay. Okay, dekat bawah boleh nampaklah dasar pemilihan adalah berasaskan prinsip meritokrasi dengan menggunakan pakai 90% markah akademik dan 10% markah kurikulum. Okay, untuk murid-murid sejak beberapa tahun ni memang dah memudah, semakin mudah lah sebab dah disediakan kalkulator untuk mengira merit yang akan disediakan dengan dekat link-link JPT ni.
Okay. PKPP ni. Okay, seterusnya slide seterusnya ialah pengiraan merit SPM. Okay, ini seperti tadi cikgu bagi tahu lah dekat sini dia letak kategori PE. Sebenarnya kategori A pun lebih sama je dia cara pengiraan. Okay, pengiraan markah akademiknya 90 markah daripada 5 mata pelajaran berikut. Iaitu matematik, maths, fizik dan kimia. Sebenarnya cikgu dapat ulang ni tadi dah sebutkan subjek yang ni. Okey, biologi ataupun salah satu mata pelajaran berikut. Okey, dekat sini pun cikgu ada bagi tahu tadi biologi adapun kalau biologi tu tak mencapai lah, mungkin tak cemerlang ke kan. Bolehlah pilih subjek lain untuk dari segi pengiraan markah akademik itu. Dia akan pilih markah yang paling tinggi ikut kategori yang dikehendaki lah. Okey. Baik. Seterusnya kita tengoklah ada 90 markah bagi 5 mata pelajaran utama. Okay. Bagi mata pelajaran 5 mata pelajaran utama tu dia 90 markah kan. Dia sebenarnya agak berat kat sini lah. Jadi cikgu nak ingatkan murid-murid tingkatan 5 ni sebenarnya kan kita kena fokus. Fokus dengan teras adapun mata pelajaran utama dulu sebelum kita fokus pada elektif. Kalau kita boleh capai dengan cemerlang dalam mata pelajaran utama tu, dia dah meninggikan kamu punya markah merit tu. Jadi jangan terlalu macam fokuskan yang elektif lah, elektif yang kamu ambil itu. Okay. Okay, markah bagi 3 mata pelajaran terbaik yang lain lah, ada 30 markah. Okay. Biasanya tak apa. Nilai grade mata pelajaran. Okay. Nilai grade mata pelajaran bagi tujuan pengiraan markah adalah seperti berikut. Boleh nampak dia punya grade markahnya. A plusnya 18. A ialah 16 dan seterusnya. G maksudnya gagal lah kosong. Okay. Kaedah pengiraan merit SPM. Okay. Pengiraan markah akademik ni ada, okay. Kita boleh tak nampak daripada petak ni. Segi 4 ni. Okay, markah akademik sama dengan markah mata pelajaran utama, aliran dan campur dengan markah mata pelajaran terbaik. Okay, 5 mata pelajaran utama dengan 3 mata pelajaran terbaik akan sama dengan markah akademik lah kan. Okay, markah akademik tu menyumbangkan 90% daripada untuk dilayakkan lah untuk masuk ke sesuatu khusus yang ditawarkan tu. Okay, maka akademik dia punya skor intestnya 120. Okay, 120 maksudnya dekat sini ada 90 tambah dengan 30 tu 120 lah, iaitu 90 untuk mata pelajaran utama dan mata pelajaran lain-lain tu ada 30. Jadi akan ditaraf dengan 90 ni maksudnya 9%. Yang seperti tadi cikgu ada bagi tahu untuk akademik kan kita menyumbangkan 90% pada inilah markah keseluruhan. Okey. Dan pengiraan markah merit untuk keseluruhan markah merit keseluruhan adalah sama dengan markah akademik tambah dengan markah kurikulum. Ya, cikgu harap murid jangan terlalu terlalu terkangkulah dengan benda ni sebab sekarang dah senanglah. Dia punya calculator siapkan dia punya kamu tinggal key in pilih je subjek yang mata pelajaran yang kamu nak masukkan tu dan automatiknya akan keluar markah keseluruhan. Okay, ini hanya satu makluman lah untuk murid-murid untuk mengetahui cara pengiraan calculator merit itu macam mana. Okay, kita teruskan dengan slide seterusnya. Okay, kita tengok Okay, untuk contoh pengiraan merit SPM, okay, aliran sastra. Dekat sini, okay, untuk aliran sastra, BM, BI, pendidikan Islam, sejarah, matematik dan seterusnya, ada subjek perniagaan, perdagangan, ekonomi asas, ekonomi rumah tangga kan. Okay, kita boleh tengok dekat sini dia akan ambil 5 mata pelajaran utama. Okay, 5 mata pelajaran utama tu dicampurkan okay, iaitu kat sini. Okay, akan dicampurkan akan jadi 62. Okay, subjek. Dia ambil BM, sejarah, matematik, sains. Okay,
Bila dicampur akan jadi 62. Okay, 62 darab dengan 90 bagi dengan 90. 90 maksudnya dia punya skor dia lah. Okay. Cikgu pun rasanya tak banyak, tak perlu berulang. Untuk 3 mata pelajaran terbaik yang lain pun dia punya skornya 30. Okay. Yang mana akan dicampurkannya 120 ni. Lepas tu ada rumusan dia pula. Okay. 62. Okay. 62 darab dengan 23, okay. Ber 120 darab dengan 90 tu mewakili 90% daripada markah akademik. Okay. Tak payahlah nak risau dengan rumusan tu. Okay. Markah kurikulum pula dekat sini murid ni dia dapat 7. Okay. Markah penuh ialah 10% kan. Dia dapat 7. Jadi akan dicampurkan lah. Akhirnya akan dapat dia punya markah meritnya. Okay. Kalau tak faham nanti cikgu boleh terangkan lah. Kalau nak tahu dia punya formula macam mana tu. Macam ajar matematik pula. Okay. Kita teruskan dengan slide seterusnya. Okay. Perbandingan markah merit SPM. Okay. Markah merit. Dekat sini ada belajar 1, belajar 2, belajar 3 dengan belajar 4. Okay. Kita boleh tengok dia punya perbezaan perbandingannya. Okay. Untuk belajar 1 yang dapat semua mata pelajaran dapat A kan. Okay. Dekat sini kamu boleh tengok tempat yang highlight warna kuning tu. Okay, adalah jumlah markah. Okay. Dia dapat 90 markah untuk markah akademik tu. Sebenarnya markah penuh lah. Okay. Markah penuh lah untuk 5 mata pelajaran pertama tu. Untuk belajar pertama ni. Okay. Untuk 3 mata pelajaran terbaik. Maksudnya mana-mana subjek, 3 subjek tu akan diambil lah. Kat sini memang dia akan, okay, dia sebenarnya untuk murid ni dia macam perfect score lah. Kalau perfect score ni semuanya A kan. Jadi dia dapat markah penuh 30 skor dekat sini. Jadi markah akademik tu penuh. Okay, 120 darab dengan 90%. Okay, markah akademik dia akan dapat 90 jugalah. Okay. Dan lain-lain mata pelajaran kat sini, dia pun boleh pilih kat sini. Okay. Jumlah grade A, jumlah markah akademik ialah 90% lah kat sini. Okay. Markah kokonya dapat 2. Lepas tu markah meritnya 92. Jadi kat sini belajar 1 ni nampaknya dia punya markah koko macam sayang lah kan. Jadi untuk murid-murid yang cemerlang ni jangan fikir markah koko tu tidak membantu. Ya, sebenarnya kalau 2 orang murid yang dapat perfect score kan. Seorang markah kokonya dapat 2, seorang markah kokonya dapat 5. Maksudnya dia akan dapat 95 lah, yang 95 merit tu akan dapat peluang lebih tinggi lah untuk memasuki kursus yang dipilih. Kan? Lebih melayakkan lah dia masukkan kursus yang dipilih. Lepas tu yang belajar yang kedua, semua mata pelajaran sains tidak A. Maksudnya dia ada B, ada C lah. Okay? Dia punya cara pengiran lebih akan memberi kesan padanya. Dia punya untuk 5 mata pelajaran utama, maka penuh 90 baru dapat 36. Jadi kat situ dah banyak rendah lah berbanding dengan kawan-kawannya kan. 3 mata pelajaran terbaik tu maka penuh dia 30. Dekat sini dia dapat 3A lah. Jadi dekat sini 30 lah. Ya, jumlah akhirnya dia dapat 49.5% saja. Okey, dekat sini untuk belajar 2 ni maka kokonya 9. Okay, maka kokonya 9 dan akhirnya dapat 58.5. Okay, nampaknya murid ni dia lebih aktif lah dalam sukan, tapi dari segi akademik tu dia sederhana. Okay. Okay, untuk belajar 3. Okay, untuk belajar 3 pun sama, dia semua mata pelajaran saiz tu dapat A. Cumanya mata pelajaran yang lain-lain tu, 3 mata pelajaran terbaik tu dia tak dapat A lah. Ada C, ada B. Jadi dia punya kesannya macam ni. Okay. Tak payahlah cikgu terangkan semua kan. Okay, cikgu teruskan dengan slide seterusnya. Okay, UPU online sesi akademik ni, kita fasa pertama tu fasa permohonan. Okay, tarikh buka dia 4 hari bulan dah buka lah sampai 31 Mac nanti. Okay,
bilangan pilihannya untuk makluman semua murid, pilihannya ada 12 pilihan tapi wajib diisi 6 pilihan lah. Okey. Dan kedudukan pilihan program bertemu duga tu, okey. Kena, kalau sekiranya ada program yang bertemu duga tu kena dipilih dulu sebab akan datang fasa seterusnya nak ubah kepada program pengajian yang ada bertemu duga tu tak boleh lah, tidak dibenarkan. Jadi kena tengok baik-baik. Okey, tapisan syarat pilihan program tak ada dari temu duganya antara Mei hingga Julai. Okey. Seterusnya okey, ni ialah fasa seterusnya lah, ada fasa yang warna pink tu, warna purple tu. Okey, fasa pengemaskinian. Okey, dekat sini 24 hingga 28 hari bulan Jun. Okey. Setelah kamu isi pada fasa pertama, ni dibenarkanlah selepas result SPM keluar kan. Jadi murid-murid pun dapat tahulah kelayakannya macam mana. Jadi ada tarikh pengemaskinian 24 hingga 28 Jun. Okey. Dan dengan syaratnya fasa pertama tu kena isilah, kena daftar dulu, kena isi dulu pilihan tu lah. Jangan tiba-tiba orang dah masuk fasa pengemaskinian baru nak isi dah expired date tu. Okay. Pilihan program pengajian. Okay. Calon boleh mengemaskini semua pilihan program kecuali program pengajian yang telah dipanggil tunggu tugas. Seperti tadi cikgu cakap tu. Okay. Tarikh hebahan dia dari setuju terima 9 hari. Okey, setelah dapat tawaran tu kena setuju terima dalam 9 hari lah. Okey, surat tawaran akan dapat selepas 1 hari hebahan rasmi. Tempoh rayuannya 10 hari. Bila dah dapat tawaran dalam 10 hari tu kena buat rayuan kalau tak dapat tawaran. Okey, bilangan pilihan 4 pilihan saja. Untuk fasa rayuan ni hanya ada 4 pilihan saja. Yang program bertemu tuga 1-2 tu tak boleh. Yang program bertemu tuga tu tak boleh. Okay. Pendaftaran belajar baru. Okay. Minggu pertama Ogos 2022. Okay. Kita teruskan dengan slide seterusnya. Okay. Okay. Status pilihan program pengajian. Okay. Kat sini seperti tadi, cikgu bagi tahu kan ada 12 pilihan yang boleh diisi. Kat sini bila result SPM dah keluar, okay, sistem akan automatik keluar macam ni lah. Layak ke tak layak ke. Yang tak layak tu warna merah, yang layak tu warna biru. Okay. Dan dekat kolom yang hujung tu pilihan program fasa pengemaskinian dia akan keluar lah. Yang ada yang boleh kemaskini, ada yang gagal. Okay. Ini ialah yang sebelah kiri ada pemohon A dan sebelah kanan ialah pemohon B. Cuba kita tengok pemohon B ni, tengok dia punya 12 pilihannya. Yang layak ada 4 saja. Okay. Yang dipanggil temu duka ada 3 kan. Lepas tu pilihan program fasa pengemaskinian tu ada yang 2 kekal, 3 kekal. Yang lain tu perlu dikemaskini. Okay. Sebabnya ada yang temu duka dia tak lepas. Okay, tak lepas dia kena kemaskini nak tukar lagi pilihan lain. Okay. Jadi dekat fasa ni pun sangat penting jugalah kan. Mungkin ada di antara murid-murid dah pilih pilihan pada fasa pertama tu agak tinggi kan. Mana tahu result tu macam tak mencapai yang dikehendaki tu. Jadi tiba-tiba banyak pula yang tak layak kan. Jadi dekat sini kena betulkanlah dekat fasa pengemaskinian ni. Okay. Dan calon boleh mengemaskini semua mata pelajaran program pengajian kecuali yang telah dipanggil temu duka. Okay. Pada fasa kemaskini dia ada lagi pilihan program pengajian bertemu duka. Okay. Yang temu duka tu kena pilih dululah. Kalau tak pilih nanti pengemaskinian tu tak boleh lagi pilih. Okay, tu dia. Okay, slide seterusnya ialah. Okay, ada satu berita baiklah dengan sebabnya ada pandemik COVID-19 ni kan. Jadi atas dasar KPT punya prihatin ni, Kementerian Pengajian Tinggi akan menanggung sepenuhnya bayaran proses UPU online.
kalau ikutkan tahun lepas, tahun-tahun lepas kan mereka, murid-murid kena membeli unit PIN dekat BSN. Sekarang untuk semua murid calon SPM pada tahun ni, kebaikannya dia tak perlu lagi ada beli unit PIN tu lah kan, sebab dah percuma kan. Jadi murid-murid boleh jangan lepaskan peluang ni lah untuk memohon. Okay. Kita teruskan dengan slide seterusnya. Okey, ni 14 panduan permohonan. Okey, layari. Okey, kita tengok layari portal rasmi UPU. Pastikan kategori anda, kamu kategori apa? Kategori A. Okey, P untuk yang SPM lepas. Okey, A ialah SPM semasa. Semak syarat, ketan kelayakan. Lepas tu kira merit. Semak trend permohonan dan penawaran. Semak laluan kerjaya. Semasa kita buat pilihan pun kita kena tengok kita punya minat kerjaya lah. Dia punya laluan kerjaya macam mana, peluang ni okey tak. Okay. Isi permohonan UPU online. Seterusnya, pastikan anda mengisi maklumat petanda dengan lengkap. Okay. Murid-murid boleh sentiasa boleh kemas kini lah. Dalam tarikh tempoh tu boleh lagi tukar-tukar lah kan, ataupun nak tambah maklumat ada maklumat yang tak betul ke boleh ubah lagi. Pilih pilihan program mengikut keutamaan. Okay, mana satu yang menjadi keutamaan kamu. Okay, itu memberi kesan jugalah kepada seseorang murid kalau keutamaan tu diletakkan tak betul, tak sesuai. Okay, kalau letak sesuai dia akan dapat program yang dikendaki itulah. Lengkapkan borang permohonan. Lepas tu jangan lupa klik butang simpan. Ada murid macam selalu cuai lah bila isi borang online ni. Lepas isi terus keluar, tak ada tekan simpan. Lepas tu kena buat balik. Cetak slip permohonan. Okay, simpan slip permohonan sebagai bukti permohonan telah dibuat. Inilah evidence tu kena ada. Semakan kemas sini permohonan adalah tambahan. Jangan tunggu saat akhir. Maksudnya sepanjang tempoh ni bolehlah ambil masa pergi semak semula. Kan jangan tunggu nak tutup baru pergi semak kan. Last minute tu nak pilih tu nak jadi nanti last pilihan tu tak sesuai pula nanti. Salah pilih susah pula gitu. Okay, slide seterusnya. Okay. Panduan memilih program pengajian. Okay, ada yang pertama tu melepasi syarat am, syarat khas. Yang kedua, program yang diminati. Yang ketiga, pilih program mengikut keutamaan. Keempat, rujuk kaunselor. Okay. Kelima, berpakai pilihan bidang dan institusi agensi. Cikgu sebenarnya dah cetak dia punya senarai diploma ke institusi ke politeknik tu kan untuk rujukan murid. Kita akan follow up lah nanti, mungkin akan ikutkan tahun lepas ada jumpa murid-murid yang nak isi online tu dekat mamak komputer lah. Cikgu-cikgu kaunseling akan sama-sama pantau lah murid tu mengisi tu, bolehlah bagi bimbingan kan. Jadi tahun ni akan diteruskan jugalah kalau tak ada masalah macam SOP ke apa kan. Kita akan cuba aturkan. Jadi murid-murid jangan risau. Okay, kita teruskan dengan slide seterusnya. Ni proses pemilihan. Okay, untuk proses pemilihan ni mereka telah tunjuklah kan. Okay, macam mana cara proses pemilihan berjaya tu. Okay, kat sini kamu kena ambil maklum jugalah nanti. Okay. Tengok sini kan, ada 12 pilihan yang warna oranye tu. Pilihan pertama sampailah pilihan 12 tu yang dekat hujung kan. Okey, ada 4 benda yang perlu diperhatikan. Okey, syarat kekosongan tempat dan temu juga jika ada. Okey, dan keputusan. Okey. Untuk pilihan pertama tu tengok kalau kita pilih pilihan pertama tu syarat tu layak, kekosongan tak ada pula. Lepas tu temu juga tak ada. Lepas tu keputusannya tak mencapai.
Jadi yang pilihan pertama tu benar, tak boleh lah. Pilihan kedua pun sama, ada 2 tik, ada 2 pangkal kan. Tu pen juga. Pilihan 3 pen juga. Pilihan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Semua ben. Tinggal satu saja pilihan yang layak, iaitu pilihan ke-12. Okay. Jadi dia melalui 4 peringkat lah. Ada mana-mana syarat, kekosongan dengan temu duga dan keputusannya. Okay. Cara pengiraan dia macam tu. Pemohon memilih mengikut aliran akan disusun mengikut ranking lah berdasarkan markah merit yang paling tinggi hingga ke markah yang merit yang paling rendah. Okay. Okay, kita tengok lagi seorang satu contoh lagi. Okay, pemprosesan pemilihan yang tidak berjaya. Kita tengok ada murid yang jadi strategi memilih pilihan tu sangat penting lah. Kadang-kadang kalau kita letak terlalu tinggi kan, terlalu ramai, persaingan banyak untuk kos tersebut kan, ataupun kekosongan dia pun terhad kan. Jadi bila kita letak kebanyakannya macam tu, kemungkinan kita kena, kalau kita cemerlang okey lah, result bagus, cemerlang okey, mungkin kita boleh dapatlah layak untuk pilihan tersebut. Tapi kadang-kadang kan kita pun tak tahu kan SPM result keluar macam mana kan. Tengok performance masing-masing kan. Jadi kat sini kamu murid-murid boleh tengok ada 12 pilihan untuk murid ni kan. Semuanya pun ada bahagian yang pangkal-pangkal ni. Okay. Sama ada tak layak sebabnya tak ada kekosongan. Okay. Kekosongan telah diambil alih oleh murid yang lebih cemerlang lah. Jadi kosong dah tak ada. Okay. Keputusan, okay, mungkin keputusan dia tak mencapai. Kalau kita contohnya kan murid berkenaan tu dia punya dia akad result dia akan dapat cemerlang, tapi SPM-nya dia dapat sederhana je. Jadi pilihannya pula syarat dia kena dapat dia punya merit ataupun keputusannya tinggi. Akhir-akhir jadinya pemilihan dia menyebabkannya proses pemilihan tidak berjaya. Jadi dekat proses pengemaskinian tu sangat penting juga tu. Kan? Kena fikirkan betul-betul untuk melayakkan murid lah masuk ke universiti awam ataupun kolej-kolej, institusi. Okay, seterusnya berjaya ataupun gagal. Okay. Dia punya faktor-faktor lah. Macam mana boleh berjaya. Okay. Kenapa berjaya? Borang permohonan berjaya diterima. Okay. Maksudnya ada tekan hantar lah, ada tekan simpan. Okay. Kenapa gagal? Tidak tekan butang simpan. Jadi, okay. Yang berjaya pula memenuhi syarat khas. Kalau yang tak berjaya tu, gagal tu tidak memenuhi syarat khas untuk program pengajian. Okay. Ada kekosongan tempat. Kalau yang berjaya tu tengok kekosongan tempat lah. Kalau yang gagal tu tiada kosong ataupun bersaingan, program kompetitif. Okay, bersaingan dia sangat kuat. Okay, ramai yang nak ambil kos tersebut. Jadi kalau result kita tak boleh berbanding dengan orang lain, kita akan tak berjaya lah. Okay. Yang keempat ialah berjaya dalam saringan temu duga ataupun ujian. Okay. Sebaliknya untuk yang tak gagal tu, yang gagal tu, gagal dalam ujian temu duga lah. Okay. Saringan temu duga dan ujian. Okay. Begitu dia punya. Okay. Kita teruskan dengan slide seterusnya. Ini laluan khas melipatkan 4 kumpulan sasar dan padanan data. Okay. Untuk P40 lah, ada ni laluan khas lah, P40 IKC yang dapat pendapatan yang ni bantuan sara hidup yang dapat BSH itu. Okay. Pendapatan isi keluarga tu 4,850 tu di bawah jabatan ni. Okay, ini laluan B40 ni. Orang asli, okay, orang asli kena ni lah yang di bawah Jabatan Pendaftaran Negara telah didaftarkan tu. Okay, OKU. Okay, OKU pun kena ada kad OKU daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. Adri, kat sekolah kita kan ada ni kan, ni murid projek sukan kan. Jadi kat sini untuk Adri ni sebenarnya peluangnya lebih luas lah. Kat sini ada laluan khas untuk mereka. Kan? Kalau dia benar wakili
peringkat negeri ke, penyertaan sukan sekurang-kurangnya peringkat negeri. Kalau pernah mengikut sampai peringkat negeri tu, dia ada laluan khas. Laluan khas. Boleh. Seterusnya kita slide seterusnya menunjukkan semakan keputusan. Semakan keputusan ada di laman web ni lah, seperti yang dalam paparan ni ada ni. Nanti akan datang kita akan share dalam Telegram tu lah. Nanti murid-murid boleh kan, cikgu akan follow up lah. Hotline UPU ni, nombor telefon. Surat tawaran rasmi akan dikeluarkan oleh Universiti Awam Politeknik, Kolej, Komuniti. Diumumkan melalui laman web masing-masing. Pemohon yang tidak menjawab ataupun terima ataupun tolak selepas tempoh ditetapkan, ada yang tak jawab nak ke tak nak, secara automatik akan dikemaskini sebagai menolak tawaran. Jadi dekat sini kalau dia tak bagi jawapannya, nanti akan menyebabkan nanti adanya kekosongan pada fasa pengemaskinian. Jadi bila fasa pengemaskinian tu mula-mula mungkin nampak tak ada kosongan. Lepas tu fasa sebabnya ada murid yang tak menerima tawaran tu, jadi peluang pula bagi murid yang lain. Tempoh setuju terima adalah dalam tempoh 9 hari. Rayuan. Untuk rayuan, hanya pemohon yang akan mendapat tawaran saja boleh membuat rayuan lah. Yang ada dapat tawaran daripada 12 pilihan tu, dah ada yang lepas tu dapat tawaran tu, tidak boleh lagi buat rayuan lah untuk nak tukar kursus lain, tak boleh dah. Permohonan rayuan hanya dalam tempoh 10 hari selepas keputusan permohonan kemasukan diumumkan. Untuk peringkat rayuan ni hanya ada 4 pilihan saja. Tadi pun cikgu ada sebut. Kita teruskan dengan slide seterusnya. Dia ada panduan tambahan lah untuk murid ataupun calon SPM untuk macam mana nak buat pemilihan 12 pilihan tu dengan bijak lah. Kita boleh tengok keboleh pasaran kaduan, dan trend permohonan tawaran tu dekat website tu kita boleh tengok lah. Ada UPU check. Calculator merit tu untuk memudahkan calon mengira merit tu, tak perlu kira susah-susah kira sendiri kan. Kita tinggal masukkan mata pelajaran yang nak dikira tu, lepas tu dengan markah merit keputusan yang diumumkan nanti SPM. Dekat sini pun ada pentaksiran psikometrik di bawahnya. Jadi murid masih macam ragu-ragu, tak tahu nak bidang apa, tak tahu minat apa ke, boleh kat sini juga. Kalau tak nak sini pun boleh jumpa dengan cikgu kaunseling. Cikgu kaunseling kan ada banyak inventory yang boleh menguji. Kan? Slide seterusnya, tujuannya. Tujuannya petunjuk panduan kepada calon, tujuan pemilihan. Menyusun strategi berdasarkan kemampuan. Kemampuan tu kita kena tengok lah. Kadang-kadang kita target terlalu tinggi pun, kita kena tengok kita punya perform dekat sekolah ni. Kalau tiba-tiba kita target terlalu tinggi, akan menyebabkan pilihan yang kita tu tak lepas. Kita kena tengok kemampuan dengan pilihan kita tu. Seterusnya, ni paparan trend permohonan. Ni untuk subjek. Kita ada satu contoh kat sini ya, untuk trend permohonan STPM matrikulasi asasi ni. Daripada UKM lah. Kan? Purata permohonannya ada 5,104. Dan purata markah merit dia 92%. Agak tinggi lah untuk program ni, program asasi pintar ni. Jadi persaingan cukup tinggi untuk pilihan ini. Murid yang macam rasanya result sebelum ni memang top tu macam selalu score A, perfect score bolehlah pilih program yang tinggi meritnya. Kalau dekat sekolah keputusannya sedang-sedang, ada yang A ada yang tak A kan.
Jangan tinggi pula kita pilih dia punya syaratnya. Nanti tak lepas pula 12 pilihan tu nanti banyak yang ben tak jadi. Rugi pula lah. Banyak tu dia bagi 12 pilihan tapi kena bijak lah memilih tu. Okay, seterusnya sesi akademik 2022-2023. Okay, penawaran program lepasan SPM melalui UPU Online. Okay, jumlah program pengajian lepasan SPM ada sebanyak 471 dan 34 program pengajian bertemu duga dan 437 program pengajian yang tidak bertemu duga dan ada atau ujian lah. Okay. Okay. Kat sini slide seterusnya menunjukkan program pengajian kompetitif. Maksudnya program pengajian yang sangat hot lah, sangat persaingannya memang hangat lah. Okay, kat sini yang top pertama tu perubatan. Okay, yang NEC tu ialah National Education Code. Okay, code dia punya code program tu lah. Okay, jadi kita jangan tengok code tu lah. Okay, kita tengok yang top ialah, yang penting kita tahu yang top berupatan yang tempat pertama. Persaingan dia cukup kuat. Yang kedua ialah bergigian. Yang ketiga, farmasi. Yang keempat, berakaunan. Okay. Kelima, undang-undang. Keenam, kejuruteraan mekanikal. Kejuruteraan elektrikal. Kejuruteraan elektronik. Kejuruteraan kimia. Ni engineer ni memang hot lah. Dan tinggilah meritnya. Yang ke-10, kejuruteraan awam. Okay. Itu dia. Okay, kita teruskan. Okay, ini Universiti Awam dengan Politeknik Konvensional. Baik, kita tengok punya apa, markah merit. Okay, markah merit dia paparkan ada markah merit 2020 dengan 2021. Dia punya peningkatan dia. Okay, cuba tengok, kita tengok 1-2 je lah. Asasi sains fizikal. Dulu 91.96. Okay. Tahun ni tahun 2021 ialah 92.58%. Dah meningkat lah kat situ. Okay. Makin tinggi lah dia punya peratusnya. Okay. Keseluruhannya cikgu tengok kan kat sini semuanya meningkat lah. Jarang-jarang yang menurun. Yang menurun adanya Politeknik. Yang sebelah kanan tu ada diploma pengurusan hotel tu meningkat. Pelancongan rekreasi menurun sikit. Diploma pelancongan rekreasi, diploma pengajian perniagaan tu menurun. Akaun menurun. Akaun menurun. Diploma accountancy pun menurun juga. Okay. Baik, kita teruskan dengan slide seterusnya. Okay, dekat untuk makluman ataupun info boleh dapat daripada Hebat Media Sosial Rasmi PKPA ni. Okay, kemasukan murid melalui UPU Online, Facebook, Instagram, okay, Telegram dan YouTube. Okay, banyak saluran, ada platform lah. Kita boleh dapatlah maklumat sebenarnya. Okay, laman seterusnya laman web e-panduan pun ada. Laman web e-panduan ni rujuk upu.mohi.government.com untuk mendapatkan maklumat IPTA, IL, KA seperti berikut. Senai program dan sebagainya. Okay, syarat okay. Dia punya address ada kat situ lah. upu.mohi.government.my. Okay. Lepas tu kat sini ada tempat boleh dapatkan bantuan hubungan kami, hotline, email kan. Masukkan Facebook pun ada kan. Maklum balas pelanggan boleh nak bertanya kat situ. UPU Pocket. Okay. Pastikan murid-murid download UPU Pocket daripada Play Store lah, iPhone tu. Dekat situ boleh nampak lah senarai program yang ditawarkan tu. Sebab cikgu dah cetak kan. Ada banyak muka surat. Ada 4 muka surat. Okay. Okay, dah habis. Okay, itu dia cikgu perkongsian pada hari ini. Agak panjang juga kata nak ringkaskan, tapi sekarang pun dah 9.52. Okay, cikgu harap murid-murid dah masuk dalam grup Telegram lah. Dan nanti kita cikgu counseling akan follow up lah
persoalan-persoalan daripada murid-murid tingkatan 5 tahun ni. Ya, cikgu, sebelum cikgu ni, cikgu mengucapkan ni good luck kepada murid lah yang akan ambil SPM. Dan harap semua berjalan lancar. Okay. Kan, terima kasih. Cikgu serahkan balik kepada ni cikgu Nik ke Cikgu Hana. Ya, terima kasih Cikgu Wong. Kita dah 9.52. Dah terlebih banyak sikit, panjang lebar penjelasan daripada Cikgu Wong tadi tentang teknikal pengisian dan juga sedikit maklumat trend-trend tentang permohonan UPU tahun lepas, tahun sebelum ni. Baik. Kalau awak tengok di paparan sikit lagi, bagi yang berminat untuk tengok, saya nak paparkan ini salah satu permohonan rakan kita, rakan-rakan awak juga ni, yang dia telah berizin untuk saya tunjukkan sebagai contoh pada malam ni. Baik. Bila awak buka UPU, permohonan UPU, dia akan keluar macam ni lah. Untuk lepasan SPM kategori A. Maka kat mana kita nak mohon untuk buat permohonan, 12 permohonan tu kita akan klik di bahagian kemaskini kat sini. Kalau yang belum isi lagi, dia akan tulis permohonan. Kalau yang dah, dia akan tulis kemaskini. So awak klik kat sini, dia akan keluar maklumat nombor IC awak. Tekan seterusnya, kemudian dia akan tanya soalan macam ni. Adakah setuju untuk terima WPP? Okay, WPP ni apa? Untuk pelajar yang nak sambung pengajian, kita ditawarkan untuk ambil PT-PTN. Jadi dalam pinjaman PT-PTN ni, dia ada WPP yang dipanggil wang pendahuluan pinjaman. Yang jumlahnya 1,500 biasanya untuk support awak punya bayaran yuran pendaftaran masa belajar. Jadi kalau rasa perlu, awak kliklah ya. Kemudian yang kedua tu, dia tentang program pembangunan siswa sulung. Kerajaan mensasarkan paling kurang di setiap keluarga di Malaysia ni ada yang sambung belajar di IPT. Yang ni awak jawablah berdasarkan awak punya keadaan. Kemudian ketiga, soalan ni ada kemukakan permohonan lain tak selain daripada UPU? Biasanya kita jawab tidak lah. Kemudian bersetuju tak untuk membenarkan data peribadi dibekalkan untuk kegunaan CPT? Maka iyalah. Okay. Kemudian bagaimana awak tahu tentang UPU? Baik, seterusnya ini maklumat peribadi. Maklumat peribadi ni masing-masing semak lah. Awak punya maklumat sama ada betul atau tidak. Kalau ada yang perlu pembetulan, boleh betulkan. Kemudian maklumat keluarga. Okay, kemudian maklumat ni adalah keputusan percubaan SPM awak yang perlu dikemaskini jika masih kosong. Kemudian barulah kita sampai ke maklumat pilihan. Yang sinilah yang disebutkan Cikgu Wong tadi, kita kena buat 12 pilihan. Walaupun sebenarnya wajib mestilah 6 pilihan sahaja, tapi siapa yang isi 6 pilihan saja, kita boleh kata dia ni sangat rugi. Orang dah bagi 12, dia pilih 6 sahaja. Kalau kita tengok tadi dalam slide pembentangan Cikgu Wong, dia punya sistem pemilihan dia adalah lompat dari pilihan 1, kedua sampai ke 12. Jadi kalau awak letak 6 pilihan saja, maka katalah 6 pilihan tu tak berjaya disebabkan tak cukup syarat mana-mana, maka setakat tu sajalah awak punya UPU. Jadi jangan jadi orang yang rugi, pastikan awak letaklah semua 12 pilihan tersebut. So kita tengok lagi, dia punya syarat kat sini, untuk semak kelihatan. Okay. Bagi calon yang memilih program bertemu duga, ini pun satu disebutkan Cikgu Wong tadi, pastikan pilihan yang bertemu duga tu di pilihan 1 hingga 4. Dan 1 dan 2 tu, kalau awak ada minat dalam kursus pendidikan, maka letaklah di pilihan 1 dan 2. Pastikan begitu sebab dia akan tengok yang perlu temuduga dulu sebelum tengok yang bawah-bawah. Bila awak layak dan awak dipanggil temuduga,
barulah dia akan katalah temuduga tu gagal so dia akan lompat lagi ke pilihan ke-5, ke-6 sampailah ke-7 sampai dah 12 gitu. Jadi pilihan pertama dari 1 hingga ke 12 ke bawah mestilah semua yang awak minat, paling kurang mesti ada minat. Banyak kali saya jumpa yang pilih dengan cincai-cincai. Bila dapat tawaran, kita tanya, kenapa tak pergi? Saya tak minat lah cikgu. Alah sudah. Ini maksudnya 12 pilihan dia dulu, dia pilih tanpa minat. Ada yang tanpa minat. Jadi itu jadi masalah. Apabila awak ditawarkan program yang awak tak minat. Jadi pastikan awak letak berdasarkan minat dan juga agak-agak kemampuan awak berdasarkan awak punya percubaan. Okey. Untuk fasa 1, tak ada masalah. Awak boleh pilih, awak boleh letakkan awak punya pilihan berdasarkan minat dan dengan agak-agak awak punya keupayaan. Yang penting nanti di fasa kemaskini. Bila kita punya pilihan tu tak layak, dia akan digugurkan. Awak boleh kemaskini dengan pilihan yang lain untuk ganti yang dah digugurkan. So tak ada masalah. Cuma pastikan di fasa 1 ni awak buat pilihan dan jika ada pilihan yang perlu temuduga, pilihlah di fasa 1 ini. Okay? Kita bimbang, bila fasa 1 awak tak buat, di fasa 2 awak tak boleh nak mohon lagi UPU. Tahun lepas, kementerian keluarkan peratus rendahnya peratus pelajar yang memohon UPU. Alhamdulillah, UPU buka lagi sekali untuk mereka yang tak sempat mohon. Dia buka selama lebih kurang berapa hari, 5 hari ke macam tu lah, saya tak ingat. Tapi kita bimbang peluang yang sama tahun lepas tu tak akan berulang lagi lah pada tahun ni. Jadi pastikan awak dan juga kawan-kawan awak yang lain semua mengisi UPU untuk elakkan tercicir. Okay? Itu satu lagi pesanan. Okay. Okay. Cikgu boleh ke tak letak pilihan sijil dalam pilihan tersebut? Peringkat sijil. Okay, tak ada masalah jika awak letak peringkat sijil. Seandainya itu saja minat yang paling awak utama. Contoh macam pelajar ni, pilihan pertama dia sijil teknologi minyak dan gas mechanical. Ini oil and gas lah di ETEC. ETEC ni salah satu college kemahiran di bawah JPT, Jabatan apa ni? Baru saya tak ingat. Tenaga manusia lah saya tak ingat. Dia ada 4 college di bawah, 4 college kemahiran di bawah kementerian ni. Salah satu ni ETEC lah yang menawarkan pengajian dalam pelbagai bidang kemahiran termasuk oil and gas. Nanti kalau yang berminat pun akan tengok dalam pilihan awak tu akan ada. Cuma kalau bagi saya lah untuk peringkat sijil, jika awak rasa takut tak mampu nak dapat diploma lain-lain, maka letaklah peringkat sijil ni di pilihan yang terakhir ataupun pilihan ke-12. Kenapa? Sebab kita faham tadi, sistemnya lompat dari 1 sampailah 12. Jadi maksudnya kalau pilihan 1 tu dah dapat peringkat sijil, maka yang diploma yang diletak di bawah-bawah ni tak akan dilihat lagi oleh sistem. Maka letaklah pilihan sijil tu di peringkat yang bawah-bawah. 11 ataupun 12. Letaklah kat bawah-bawah. Kalau ada rezeki awak dapat yang bawah, maka dapatlah yang tu. InsyaAllah. Kalau ada minat untuk peringkat sijil lah. Cuma di peringkat sijil juga, kalau tahun lepas, mereka yang ditawarkan peringkat sijil, khusus peringkat sijil, dia ada letak dalam pilihan dia 12, dan dia ditawarkan, kalau tahun lepas, masa fasa rayuan, mereka dibenarkan untuk buat rayuan. Boleh mohon lagi diploma lain. Tapi macam tadi, kalau pembintangan Cikgu Wong saya tengok tadi, dia tak disebut dalam fasa rayuan, tak disebut lagi pelajar yang dapat peringkat sijil untuk boleh buat rayuan. So mungkin tahun ni tak ada lagi lah. Tapi kemungkinan boleh merayu lagi untuk mereka yang dapat sijil pun mungkin juga. Wallahualam. Kita tengoklah nanti. Kenapa boleh merayu? Peringkat sijil yang dapat peringkat sijil boleh merayu. Sebab peringkat sijil macam dicakapkan tadilah adalah peringkat yang paling rendah untuk pelajar lepasan SPM. Jadi kalau dia rasa nak mohon diploma yang sealiran dengan bidang peringkat sijil yang dia dapat tu, maka dia boleh buat di fasa rayuan. Nanti dengan pilih 4 pilihan lain. Itulah. Cuma tahun ni kita tak tahu sama ada yang dapat sijil tu boleh rayu lagi ke tak.
Kalau nak letak juga tak yakin dengan awak punya keputusan, jadi paling kurang letaklah peringkat CJ tu di bawah sekali. Saya ingat ada 1 tahun seorang pelajar kelas teknik dia dapat peringkat CJ. Pelajar ni baik, pelajar lelaki. Bila saya tengok, kenapa dapat ni? Dia pun tunjukkan dia punya 12 pilihan, maka dia letak pilihan CJ dia tu di nombor 6 ataupun nombor 5, saya tak ingat. Saya tanya dia, siapa suruh awak letak macam ni? Ajarkan kan? Dia kata, dia tak dengar taklimat. Jadi, dia tanya kakak dia. Kakak dia kata, letak peringkat CJ banyak. Jadi masalahnya, pelajar ni dapat markah yang baik dalam SPM. Dia punya grade, result dia banyak yang baik. Kepujian dia pun banyak. Maka sebenarnya pelajar ni layak untuk dapat diploma kalau bukan kerana dia punya susunan. Ada 8 aspek yang akan menentukan awak punya keputusan. Maka 8 benda yang disebut awal-awal slide Cikgu Wong tadi, yang itulah yang awak kena perhatikan, termasuklah susunan dalam meletakkan 12 pilihan ni. Okey. Apa lagi yang terlintas juga, saya nak ingatkan juga yang katalah yang berminat pendidikan. Sorry. Kenapa kena sebut katalah tiba-tiba ada yang nak pilih PAKK, pendidikan awal kanak-kanak, diploma di UPSI contoh. Okey. Bukan kita kata tak bagus, tapi bagi mereka yang niat dia nak menyambung, dia ambil PAKK sebab nak kerja dengan government, nak kerja mengajar PAKK di sekolah rendah kerajaan contohnya, maka PAKK di UPSI, diploma PAKK, sama ada diploma kemudian sambung degree PAKK di UPSI, sebenarnya bukan pilihan yang baik. Kenapa? Sebab berdasarkan saya punya maklumat dan juga pengalaman kawan-kawan saya dulu di UPSI, dia ada clash antara pengambilan posting untuk pelajar jurusan PAKK. Kenapa? Sebab biasa IPG dia dah lahirkan dia punya graduan dalam bidang PAKK. Diorang dah terima allowance bulanan. Jadi of course mereka ni akan ditawarkan posting oleh kerajaan kerana pelaburan yang banyak. Berbeza dengan orang yang ambil di UA, Universiti Awam, diploma pendidikan awal kanak-kanak dengan degree pendidikan awal kanak-kanak. Jadi mereka ni tak dapat posting. Sepanjang saya kenal kawan-kawan saya yang PAKK satu fakulti, seorang pun tidak ditawarkan posting di sekolah kerajaan. Jadi kecuali awak memang target untuk kerja dalam sektor swasta, tadika swasta, maka awak pilihlah yang PAKK. Tak ada masalah. Okey. Okey, itulah antara beberapa perkara yang teringat. Sebelum kita berakhir malam ni, saya rasa kita buka sikit peluang kepada anak-anak untuk bertanya soalan di ruang chat kalau ada, dan juga dalam masa yang sama kita buka juga kepada Cikgu Rohazira jika masih ada dalam talian untuk menyampaikan sepatah dua kata dan tips insya-Allah untuk anak-anak kita sebelum kita bersuara insya-Allah. Dah tak ada kot. Cikgu Razira macam dah tak ada je. Mungkin dah tak ada. Okay, so tak apa. Saya rasa kita akan berakhir kejap lagi. So saya tunjuk sikit lagi boleh tentang sistem UPU yang dipaparkan ni. Okay, kalau awak tengok kat bawah sekali ni, dia ada maklumat tambahan zon temuduga. Jadi jika awak pilih khusus yang bertemuduga, awak pilihlah zon selatan untuk temuduga ni. Di Johor lah, area Johor, Melaka dan Negeri Sembilan supaya dekat untuk awak hadir. Itu je. Kemudian last sekali, tengok sikit lagi di dashboard. Paparan utama tadi. Kat sinilah untuk awak cari maklumat. Katalah awak nak tengok trend permohonan dan tawaran untuk setiap kursus yang awak minat. Awak kliklah kat sini. Nanti dia akan keluar yang graf macam tadi. Kalau tahun lepas, berapa purata orang yang berjaya, merit orang yang berjaya. Dan lain-lain pun boleh semak kat sini. Satu lagi saya tengok, kalau dulu dia ada calculator merit pun kat sini. Semakan daluan kerjaya pun kita boleh semak kat sini.
Dan kalau masing-masing rasa senang untuk guna handphone, awak boleh download UPU Pocket. Gunakan UPU Pocket untuk tengok panduan untuk lepasan SPM. Dalam tu dia ada syarat-syarat khas, syarat-syarat yang diperlukan untuk kursus yang awak minat untuk mohon. Okey, saya rasa itu sajalah untuk itu, untuk saya, daripada saya lah. Kalau ada soalan pada malam ni, awak boleh tanya sama ada di ruang chat kat sebelah sebelum kita bersurai, ataupun boleh tanya di dalam grup Telegram yang linknya telah di-share di ruang chat. Kalau tahun lepas dan tahun-tahun sebelum ni, semua pelajar SPM dia ada group bash. Group bash tu yang akan cikgu share maklumat-maklumat berkaitan peluang kerjaya, peluang belajar, sambung pengajian, dan juga untuk soal jawab. Kalau awak nak tanya soalan apa-apa kat situ lah. Nanti orang lain pun boleh tahu juga jawapan kepada soalan yang ditanya. Okey. Wallahu a'lam. Saya serahkan kembali majlis ni kepada pengacara majlis, Cikgu Hanan. Dipersilakan. Kalau ada soalan sama-sama itu boleh. Okey, terima kasih diucapkan pada Cikgu Muhammad Syamil dan juga Cikgu Wong atas taklimat yang disampaikan sebentar tadi, dan saya rasa taklimat yang disampaikan oleh Cikgu Muhammad Syamil dengan Cikgu Wong tadi sangat jelas, detail, dan saya yakin pelajar-pelajar yang berada dalam talian bersama dengan kita pada malam ni mempunyai sedikit sebanyak gambaran tentang hala tuju masing-masing selepas SPM nanti, dan sekaligus mempunyai gambaran dan dah tahu cara macam mana untuk murid-murid semua memohon untuk mohon UPU nanti. Okey, sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh Cikgu Syamil dan juga Cikgu Wong tadi, banyak sebenarnya banyak sangat peluang kursus yang ada. Kita ada banyak universiti awam, kita ada banyak politeknik, dan banyak juga kolej kemahiran dan sebagainya. Jadi dalam kesempatan yang ada dengan talian UPU dah dibuka bermula 4 Februari hari itu sehingga 31 Mac. Jadi saya harap murid-murid semua ambil kesempatan, jangan tunggu saat akhir untuk mohon UPU, okey, di laman web yang telah awak dah sedia maklum rasanya, dah banyak di-share dalam grup sebelum ni. Okey, dan kalau tak tahu boleh juga tanya lagi pada cikgu. Dan cikgu juga telah mewujudkan satu grup Telegram dan saya harap murid-murid boleh share link tersebut kepada rakan-rakan yang lain di mana di dalam grup tu nanti banyak lagi perkara-perkara ataupun bahan yang akan cikgu share, info-info berkaitan dengan permohonan ke UPU nanti. Okey. Jadi kita sebenarnya dah banyak sangat ambil masa kan. Okey, dah 10 dah sekarang. Okey, sekali lagi terima kasih kepada Cikgu Muhammad Syamil, Cikgu Wong, Cikgu Amalina, ada lagi tak Cikgu Amalina? Dan tadi Cikgu Rohazira ada sekejap, mungkin dia dah ada urusan lain, dah keluar. Okey. Dan kepada semua murid kalau ada lagi persoalan yang awak rasa macam blur-blur lagi, tak berapa faham, please pergilah kepada guru-guru kaunseling yang ada Cikgu Syamil, ada Cikgu Wong, ada Cikgu Amalina, dan kami semua akan cuba sedaya upaya untuk bantu anda semua supaya anda dapat memilih laluan yang sesuai di UPU, dan insya-Allah mudah-mudahan murid-murid semua akan mendapat tempat di mana-mana institusi pengajian nantilah. Okey, jadi terima kasih juga kepada semua murid yang meluangkan masa untuk bersama dengan kita pada malam ini, dan rasanya itu saja daripada kami, dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berehat semua. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tahniah kepada semua yang setia sampai last. Walaupun awak dah sekolah hari ni dah penat, kemudian sambung lagi dengan taklimat Terima kasih. ujian amali yang petang yang terlibat sampai ke malam. Ni pun sambung lagi. Dah lewat pula sampai pukul 10 lebih. Tapi insya-Allah pengorbanan ni akan berbaloi satu hari nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Okey, kalau ada soalan-soalan nanti awak boleh tanyakan di grup ataupun bersemuka di bilik kaunseling. Mungkin ada tips-tips yang cikgu terlupa bila awak tanya. Kita akan automatik ingat, kita boleh bagi tahu. Okey, sama-sama kasih semua. Terima kasih. Okay, bye-bye. Muhammad ada, terima kasih Ma. Terima kasih Ma Sudi meminjamkan dia punya akaun kejap tadi. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Kalau yang ada soalan personal untuk dia punya bidang pengajian, laluan, minat, pun boleh PM. Di Telegram pun boleh, di WhatsApp pun boleh. Kalau kat sini, kita secara umum, maka tak sempatlah cikgu nak tengok seorang-seorang punya minat kerjaya. Tapi kalau awak PM, insyaAllah kita akan set masa untuk kita bincangkan. Dalam masa yang sama, jangan lupa untuk ulang kaji. Dia punya hipotesis, semakin baik awak punya keputusan SPM, semakin banyak awak punya pilihan kursus yang ditawarkan. Terima kasih semua. Wallahu a'lam. Terima kasih. Hani, ramai-ramai. Gambar profil pun ramai-ramai Hani. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Baik. Nanti juga kita akan upload rakaman ni di YouTube channel JBK Staff. Kemudian yang terlepas, kawan-kawan yang terlepas dengan yang terlewat masuk boleh tengok balik lah jika perlu. Kalau nak PM terus pada part yang tak faham pun boleh juga. Okay, kawan-kawan. Saya ingat nak bagi Kak Zira tadi tambah sikit kan, takut ada benda yang kita lupa.